This call is now being recorded. Okey, untuk tajuk hari ni kita tengok lukisan pengorakan. Okey, apa yang akan kita belajar? Okey, apa yang akan kita belajar dalam lukisan pengorakan? Yang pertama kita akan belajar lukisan pengorakan. Okey, konsep dia. Okey, apa benda dia? Benda apa yang kita nak tahu, yang kita kena tahu, yang awak kena tahulah. Okey, yang awak semua kena tahu apa itu lukisan pengorakan. Konsep dia. Kemudian baru kita pergi kepada lukisan pengorakan kaedah selari. Di sini baru awak start melukis. Okey, melukis lukisan pengorakan menggunakan kaedah selari. Okey, kemudian kita akan pergi ke lukisan pengorakan kaedah jejarian. Okey. Okey, itu 3 standard kandungan. Okey, apa itu pengorakan? Kalau awak tengok apa yang ditulis di sini, pengorakan ialah suatu objek, pengorakan sesuatu objek adalah bentangan objek tersebut di atas satah. Okey, bentangan. Apa maksud bentangan? Maksudnya kita hamparkan dia. Hamparan. Semacam sekeping kertas. Ni kertas ni. Okey, kertas ni. Okey, kita hamparkan dia. Awak nampak dekat gambar cikgu tu? Nampak Nampak. Dekat gambar cikgu. Okey, ini kertas kita hamparkan jadi sekeping macam ni. Ini kita hamparkan ataupun kita bentangkan. Okey. Kebiasaannya dilukis terus ke atas permukaan logam, kertas atau cardboard. Okey, kemudian bentangan ini dipotong dan dilipat. Bentangan ini okey, dipotong dan dilipat dan dicantumkan membentuk objek. Okey. Sekarang ni benda ni kalau kata kat situ dia tulis dia akan dilukis, dipotong dan dicantumkan. Okey, menjadi sebuah objek. Apa yang kita akan belajar? Okey, soalannya adalah dalam bentuk 3 dimensi. Okey, contohnya kotak macam ni. Kan? Dia soalan dia dalam bentuk kotak macam ni. Apa yang awak kena lukis? Awak kena lukis bentangan dia. Maknanya apabila ia dibuka, kita nak buka kotak tu jadikan dia sekeping macam ni. Jadi macam mana bentuk dia? Itu adalah lukisan pengorakan ataupun lukisan bentangan. Waktu RBT cikgu tak pasti ada tak ada di tingkatan 2 atau tingkatan 1. Tingkatan 3 memang tak ada lah. Tak ada. Tak ada Perspektif saja ada. Perspektif je ada. Okay, maknanya tak ada. Kalau dulu yang kemahiran hidup ada. Tapi bila subjek RBT ni dah tak ada. Okey, itu maksud dia pengorakan. Setakat ni boleh faham? Boleh Tak ada masalah Okey. Okey, ni gambar saja. Memang ada pun bentangan dan okey, konsep dia. Okey, buku teks awak tak ambil lagi kan? Belum dapat lagi kan? Mana naik sekolah nantilah baru awak dapat. Sebab dia orang periksa pun 22 bulan baru dia orang periksa. Mana 22 bulan baru dia orang hantar buku teks tersebut. Jadi lepas tu lah baru awak ambil. Okey, konsep lukisan pengorakan. Lukisan pengorakan ini merupakan satu permukaan yang meliputi sesuatu bongkah yang dibentang sebagai satu pengorakan. Okey, awak boleh tengok contoh kat bawah tu. Okey, rajah 2.1, 2.1, B, C dan juga D. Ini adalah contoh lukisan pengorakan. Yang mana bentuk prisma, okey, soalan akan bagi dalam bentuk macam ni. Ni bentuk prisma ni kan. Ini soalan dia dalam bentuk macam ni. Okey, kemudian awak kena lukis dalam bentuk pengorakan macam ni. Okey, pengorakan selari. Okay, kita akan buka bentangan tu.
Okey, kenapa kita belajar benda ni? Untuk apa kita belajar sebenarnya? Okey. Biasanya lukisan ini digunakan dalam kerja-kerja kempingan dan fabrikasi logam, di mana ukuran yang diguna pakai adalah di sebelah dalam berbanding permukaan di sebelah luar kerana ukurannya berubah mengikut tahap ketebalan logam yang bakal digunakan. Jadi kat sini keyword dia adalah dia akan guna pakai ukuran di sebelah dalam. Okey. Ini ukuran. Ini keyword yang paling penting. Sebab bila awak buat pengorakan, kita akan buat pengorakan sebelah dalam. Macam dia katalah, ukuran kalau kata kita ukur sebelah luar, dia tak akan sama disebabkan ketebalan sesuatu kepingan. Kalau kepingan kertas macam ni mungkin samalah kan. Tapi kalau yang berat 200 gram, ketebalan dah lain. Jadi kalau kata suatu benda, suatu barang yang nak dihasilkan memerlukan ketepatan. Contohnya peralatan mekanikal. Lebih 1 mm pun dah tak boleh pakai. Jadi benda tu menyebabkan berlakunya kerosakan, defect. Okey, sebab tu setiap ukuran yang kita nak guna, setiap ukuran yang kita nak buat ataupun suatu barang yang kita nak hasilkan, ukurannya adalah sangat penting. Bila kata kes macam ni, bila diperlukan menggunakan ukuran sebelah dalam, makna kita kena ikut ukuran sebelah dalam, tak boleh ikut ukuran luar. Okey, ni awalnya lah. Okey, kemudian bongkar piramid. Bongkar piramid menggunakan kaedah jejarian. Okey, ini kaedah selari, ini kaedah jejarian. Apa bezanya nanti kita akan tengok kemudian. Apa beza dia, apa kaedah dia. Okey, kemudian pengorakan kaedah jejari. Ini pengorakan kaedah jejari. Ini pengorakan kaedah penyetigaan. Okey. Ataupun dia panggil lukisan pengorakan bongkar peralihan. Dia ada gabungan. Okey, dia cantum atas bawah. Okey. Boleh setakat ni ya. Ini dia punya pengenalan dia, dia punya konsep asas dia yang awak kena tahu. Ya. Nak guna kaedah-kaedah macam ni lah untuk lukis. Ya. Kita hanya akan guna 2 kaedah sahaja seperti yang cikgu cakap tadi. Kaedah pengorakan selari dan kaedah pengorakan kaedah jejarian. 2 tu sahaja. Pengorakan kaedah penyetigaan ni tak ada. Just untuk makluman sahaja, untuk awak tahu. Kan ada choice nak pilih yang mana ataupun dia tertentu pada soalan? Dia tertentu pada soalan. Tengok bergantung pada soalan. Jadi bila awak dapat soalan, awak kena kenal pastilah jawab soalan ini nak kena guna kaedah selari ke ataupun kaedah jejari. Kita kena pasti, awak kena kenal pasti. Nak kenal pasti macam mana? Nanti bila dah sampai masa kita cikgu tunjukkan. Itu ayat pening-pening awal-awal ni. Okey. Tak payah pening-pening. Okey. Kemudian kita tengok panjang sebenar. Okey, panjang sebenar. Apa benda panjang sebenar? Sebelum ni kita dah belajar panjang sebenar. Kita ada cari panjang sebenar dalam bab mana? Dalam bab apa? Siapa boleh jawab? Yang boleh ni? Ama. Oblique dengan isometrik? Tak. Itu memang kita lukis panjang sebenar kebanyakannya. Yang kita nak kena cari panjang sebenar. Kalau kita tak lukis benda tu, kita tak akan dapat panjang sebenar dia. Macam oblique dengan ortografik memang dah diberi ukuran sebenar dia. Kalau lebarnya 30 lah. Tapi tangent? Pandangan tambahan. Dah belajar kan? Okey, pandangan tambahan dah kita lukis. Tujuan kita lukis pandangan tambahan, kita nak tahu yang pertama panjang sebenar permukaan yang kita nak tengok tu. Kemudian bentuk dia, bentuk permukaan yang kita nak tengok tu.
kemudian sudut dia. Okey. Sebab tu benda tu ada kat sini. Kita akan ulang balik. Kalau awak tengok kat sini, panjang sebenar, bentuk sebenar dan sudut sebenar. Okey. Ketiga-tiga benda ni ada dalam pandangan tambahan. Tapi kita tak guna pandangan tambahan di sini. Ni untuk makluman saja. Okey. Jadi untuk melukis lukisan pengorakan ni, kita kena tahu panjang sebenar dia macam berapa. Okey. Kena tahu panjang yang diberi ini adalah panjang sebenar ataupun bukan. Kalau bukan, maknanya kita kena cari panjang sebenar dulu. Awak kena cari panjang sebenar dulu. Okey, sebagai contoh awak tengok panjang sebenar ialah ukuran sebenar sisi objek bagi piramid. Kalau awak tengok piramid bentuk piramid tu empat segi ACD tu, kalau awak tengok daripada atas, panjang sebenar yang kita boleh lihat hanyalah A, B, C dan D sahaja. Betul? Sebab dia berada di permukaan tanah. Tanah lah kan. Mana dia berada di atas permukaan. Yang mana kita lihat 90 darjah direct dengan dia. Okay, itu panjang sebenar. Okey. Panjang sebenar pada pandangan tambahan adalah BC, BE dan CE. Jadi untuk dapat panjang sebenar BE dan juga CE memerlukan pandangan tambahan. Mana kita kena buat line. Kita kena lukis semula soalan dia. Supaya daripada soalan tu kita kena lukis satu bahagian untuk kita dapatkan panjang sebenar. Okey, sebab dalam lukisan pengorakan ini panjang sebenar yang paling penting. Salah panjang sebenar, salahlah jawapan awak. Sebab tu kena berhati-hati dengan panjang sebenar ni. Ada soalan kita tak perlu cari panjang sebenar. Ada soalan kita kena cari panjang sebenar. Bukan semua soalan kena cari panjang sebenar. Soalan tertentu sahaja. Okey. Soalan macam mana? Soalan yang melibatkan bentuk bersegi. Contohnya piramid. Contohnya pentagon ataupun hexagon. Itu kena cari panjang sebenar. Okey, nanti kita cuba akan ulang balik dia sampai masa dia nanti. Okey, bentuk sebenar. Okey, bentuk sebenar boleh dilihat dengan mengunjukkan pandangan tambahan. Okey. Dalam raja di bawah, bentuk sebenar dilihat pada permukaan BCE. Okey, dalam raja ni BCE itu adalah bentuk sebenar. Okey, kenapa diceritakan bentuk sebenar? Bila kita nak hasilkan sesuatu benda kat sini atas kertas ni, itu adalah ukuran sebenarnya kita. Contohlah kertas ni, sekeping ni awak nak buat piramid, awak nak hasilkan piramid. Jadi awak kena tahu ukuran sebenarnya baru jadi piramid. Kalau tidak awak main ukur je, agak-agak piramid awak jadi macam mana? Sengit ke kiri, sengit ke kanan, puncak tak bertemu. Okey, cantum-cantum dua keping bertemu, dua lagi tak sampai. Kan? Sebab tu kita perlukan panjang sebenar supaya kita dapat hasilkan satu piramid yang cantik. Okey. Kemudian sudut sebenar. Sudut yang dilihat pada pandangan atas bukanlah sudut sebenar. Okey, sekiranya kita lihat daripada pandangan atas, contohnya sudut puncak ni kan, sudut puncak ni ia belum tentu sudut sebenar sebenarnya. Okey, jadi kita kena lihat pada sudut 90 darjah daripada mata kita dengan permukaan, baru kita dapat itu adalah sudut sebenar. Okey, macam kita buat ukuran jugalah kan. Awak ukur dengan pembaris. Awak nak ukur 3 cm. Okey, mata awak yang pertama, awak nak ukur 30 cm lah, panjang sikit lah. Okey, mata awak berada pada 0 cm. Kemudian awak nak ukur yang 30, tapi mata awak kekal lagi dekat 0, tapi awak tanda kat 30. Agak-agak awak dapat 30 ke lebih dari 30 ataupun kurang dari 30. Sebab itu kedudukan mata adalah lebih sangat-sangat penting
supaya apa yang kita ukur tepat. Kalau tidak, memang akan salah. Okey, ini panjang sebenar, bentuk sebenar, sudut sebenar. Okey, benda ni akan diulang semula apabila sampai masa untuk kita melukis. Tapi untuk pengetahuan awak, dalam bahagian A, benda ini boleh ditanya. Okey, soalan bahagian A, benda ini boleh ditanya. Apakah maksud panjang sebenar? Apakah maksud bentuk sebenar? Mungkin salah satu daripada tiga, mungkin ketiga-tiganya. Okay, mungkin dia buat suai saja pun boleh macam-macam berlaku. Okey, kemudian kita pergi pada pengelasan bongkah. Pengelasan bongkah. Dia nak kelaskan bongkah ni bentuk apa, bentuk apa. Ada yang tak kenal bongkah? Ada 3 orang dalam ni. Navin dah keluar dah. Kenapa Navin keluar tadi ni? Internet tak cantik kot. Okey. Jadi bongkah terdiri daripada 5 kumpulan, iaitu prisma, silinder, piramid dan juga kon serta bahagian peralihan. Okey, bahagian peralihan ni kita tak belajar sebenarnya. Cuma makluman sahaja. Okey, jadi bagi keempat-empat ini terbagi kepada 3 juga. Okey, iaitu tegak, condong dan terpenggal. Okey, awak tengok di sini. Prisma tegak, prisma condong dan terpenggal. Begitu je silinder, piramid dan juga kod. Okey. Basicnya adalah bentuk penuh. Tapi bila sampai soalan, kemungkinan besar dia akan cantum 2 daripada 4 ini. Okey, daripada prisma, silinder, piramid dan kon ni, kemungkinan besar dia akan cantum 2 daripadanya dan dia terpenggal. Okey, itu yang mencabar. Okey, mencabar untuk awak lukis. Tapi tak ada masalah sebenarnya. Awak faham, awak ikut kaedah dia, senang sebenarnya. Cikgu tak tipu punya. Okey. Ada soalan setakat ini? Ada soalan yang nak ditanya? Tak ada. Belinda, ada soalan? Muhammad, ni Mata selalu tanya, tak apa. Cikgu tak suruh tanya pun dia tanya. Belinda dengan Muhammad ni. Tak suruh tanya, tak tanya. Ada soalan tak? Saya ada. Kan? Okey, apa soalannya? Cikgu, kalau kita buat bentangan pergerakan untuk piramid, Okey. kita dapat dia punya sisi macam apa? Dia punya sisi garis lurus kan? Ya, okey. Kalau kita buka. Tadi pun atas pun ada. Ya, okey. So kalau kon punya dia punya permukaan bulat. So takkanlah dia ada garis lurus kan? So kita akan lukis bulat ke? Okey. Bila kon dia tak ada sisi, betul. Piramid ada sisi, betul. Ya. Bila ada sisi, kena ada garisan. Bila tak ada sisi, maksudnya tak ada bucu, tak ada garisan. Jadi dia akan nampak macam, kalau awak bayangkan kipas yang apa? Kipas yang kita lipat tu kan. Kita bila kita lipat, dia kecil je kan. Tapi bila kita buka, kembangkan dia, nampak ada banyak lipatan kan. Macam bunga. Macam bunga lipatan tu. Tapi kalau konsep kon, maksudnya lipatan tu tak ada lah. Dia straight je, dia sekeping saja. Dia sekeping saja, jadi dia bentuk bulat. Macam itulah. Tapi dia bukan bulat penuh. Dia ada ukuran dia dah sampai mana-mana. Okey, tak apa, nanti awak akan tengok nanti. Bila kita start melukis. So kalau 5 permukaan ada 5 benda lah. Ya, ada 5. Kalau kata kod, kalau kata piramid awak ada 5 permukaan. Maknanya bila awak lukis dia akan ada 5 lah. Akan ada 5 segitiga tu lah. Main tapak dia tapak pentagon, betul. Tapak pentagon ada 5 sisi. Jadi piramid awak akan ada 5 lah. Macam itulah. Okey, tak apa, kita tengok nanti. Okey. Lukisan jenis pengarakan mengikut pengelasan bongkah. Okey, ini yang cikgu cakap tadi ni.
Lukisan macam mana guna kaedah jejari, lukisan macam mana guna kaedah selari. Okey, kat sini awak tengok kaedah pengorakan, kaedah selari. Objek dia apa? Objek dia prisma dan juga silinder. Dua ni sahaja yang guna kaedah selari. Cikgu boleh scroll down lagi tak? Okey. Okey. Ya, dua kaedah ni sahaja yang guna kaedah selari. Okey, bongkar dia apa? Bongkar prisma tegak, prisma terpenggal, prisma oblik, silinder. Mana yang terlibat dengan prisma dan silinder ni menggunakan kaedah selari. Okey, untuk kaedah jejari ada dua, piramid dan juga kon. Sama jugalah. Dia tegak, terpenggal ke macam mana ke. Bila kata piramid, mesti guna kaedah jejari. Kalau kata kon, mesti guna kaedah jejari. Jangan guna kaedah selari. Salah. Okey, you boleh faham kaedah segitiga kita tak belajar. Just untuk ambil tahu sahaja. Piramid oblik, kon oblik. Ini susah sikit ni. Cikgu pun tak pernah belajar. Okey, cikgu pun belajar setakat kaedah selari dengan kaedah jejarian sahaja. Okey, jadi ini yang awak kena ingat. Kaedah jejari, apa dia bentuk dia? Apa dia jenis bongkar dia? Kaedah jejari, apa dia bentuk dia? Bongkar dia macam mana? Senaraikan. Soalan dia boleh ditanya. Senaraikan jenis bongkar yang dilukis menggunakan kaedah selari dalam lukisan pengorakan. Inilah. Ada 6 kat situ. Dia letak 3. Bolehlah 3 daripada 6. Okey, kita tengok seterusnya. Boleh setakat ni? Ada soalan? Okey kan? Untuk awak faham, nak lebih faham, salin buat nota dalam buku nota pun bagus sebenarnya. Buku nota ada tapi cikgu tak pernah tengok pun dah setahun dah. Harap naik nanti adalah sebahagiannya. Boleh naik kelas, naik sekolah nanti beberapa bulan nanti dapat jadual. Cikgu nak tengok buku nota sekali, apa nota awak yang dah buat. Okey. Okey, prisma merupakan bentuk poligon yang mempunyai permukaan sisi yang selari. Manakala bentuk silinder mempunyai permukaan sisi yang bulat. Okey, ini ditunjukkan. Ini bentuk-bentuk dia. Yang bawah ni berbentuk silinder, yang atas ni berbentuk prisma. Okey, dalam soalan peperiksaan, dia hanya ada permukaan di sekeliling sahaja. Penutup tak ada, bawah pun tak ada. Jadi bila awak lukis, tak perlulah lukis bawah dan lukis atas dalam soalan peperiksaan. Tapi dalam soalan latihan kemungkinan besar adalah kena tengok soalan, mungkin ada penutup, mungkin ada penutup atas dan juga penutup bawah. Okey. Ini kaedah kon. Okey. Kon dan piramid. Yang pertama tu awak tengoklah kon biasa, kon tegak, kon sengit. Kon sengit apa nama dia? Kon condong lah kan, sisi condong. Terpenggal. Okey. Jadi kena tahu bila kon ini ataupun piramid ni yang pertama sekali awak nak kena tahu di mana puncak dia. Kan macam ni kan. Puncak dia kat sini. Ni. Nak tahu puncak dia ni. Kedudukan puncak dia kat mana. First kali kena tahu. Sebab soalan awak memang tak akan ada penuh. Dia akan soalan yang paling glamour keluar ni, yang dua yang belakang ni. Satu ini. Kalau kon pun dua ini. Kan. Itu yang paling glamour keluar. Dia terpenggal. Dia tak akan penuh. Okey. Kemudian peralihan ni. Ini peralihan. Ini kalau betul-betul keluar periksa ni, cikgu tak tahulah nak jawab macam mana kan. Kesian awak kena jawab. Agak susah peralihan ni. Cikgu pernah keluar. Susah ni. Ini tak keluar, kita tak belajar sebenarnya peralihan ni. Okay, bahagian C ni tak ada. Tak payah keluar. Ini untuk lukis tak ada, tapi dalam bahagian A mungkin keluar. Itu tak apa. Lukis tak ada, awak tak akan kena lukis bahagian ini.
Okay, bahagian peralihan ni memang awak tak akan lukis. Tak ada soalan bahagian B dalam pengorakan peralihan. Tapi bahagian A mungkin ada soalan ditanya. Begitu juga perspektif hari tu. Kita belajar 1 titik, 2 titik, 3 titik. Tapi 3 titik tak ada dalam lukisan, betul. Kita tak melukis 3 titik. Tapi dalam teori ada. Okey. Dia boleh ditanya dalam bahagian A. Okey. Jadi kena tahulah serba sikit. Kalau kata perspektif 3 titik tu apa benda dia. Kena tahu yang tu. Okey. Ini komponen-komponen dia. Okey, komponen-komponen dalam lukisan pengorakan. Apa yang ada dalam lukisan pengorakan? Okey, yang pertama, garisan elemen. Okey, apa itu garisan elemen? Ini garisan elemen. Kalau kata untuk silinder ataupun untuk kaedah jet selari, garisan elemen ni kena ada. Okey, tapi garisan elemen ini bukan garisan objek. Garisan elemen ni adalah garisan binaan. Okey, kenapa diperlukan? Okey, sebab kalau awak tengok, oh ini silinder penuh, kenapa nak buat kan? Tak buat pun tak apa. Okey, sebab ini silinder penuh, kalau tak buat pun memang tak ada masalah. Tapi kalau silinder ni terpenggal, ada corak sikit kat sini, sebab itu kita perlukan garisan elemen ini supaya kita tahu sampai mana dia punya pemotongan tersebut. Okey. Apa? Jarak. Okey, jaraknya sama. Kita akan tentukan daripada pandangan atas nanti. Okey, soalan dia akan bagi satu pandangan atas, satu pandangan hadapan. Okey, dua pandangan ini sebagai rujukan kita untuk kita lukis bentangan ini. Daripada pandangan atas dan pandangan hadapan inilah kita tentukan jarak dia berapa. Okey. Begitu juga kon. Sama juga, kita akan tentukan jarak dia berapa. Okey, jadi garisan elemen ni kena ada untuk objek yang terpenggal. Okey, dia tak semestinya dia buat semua ni. Ada yang perlu buat, ada yang tak perlu buat, bergantung kepada bentuk soalan. Okey, jangan risau, nanti cikgu tunjukkan balik. Okey, kemudian yang keduanya garisan bentangan. Okey, ini garisan bentangan. Garisan ni kena ada. Sebab ini ada markah garisan bentangan ni. Kenapa garisan bentangan ni? Garisan bentangan ni kita nak ukur, ukuran yang kita akan buat adalah di sepanjang garisan bentangan. Kalau awak tengok objek ni kan, objek yang kat bawah ni, okay, dia dah terpotong. Jadi bentuk dia dah lain. Jadi garisan bentangan ni menunjukkan kat mana kita nak ukur. Okey. Okey, garisan bentangan adalah ukur lilit dia. Okey. Mana kita nak tahu daripada mula sampai habis kat mana dia. Awak boleh garis panjang tapi awak kena tahu ukuran dia sampai mana. Kita akan ukur nanti. Okay, nanti cikgu tunjuk cara nak ukur dia. Okey, garisan lipatan. Okey, garisan lipatan ni hanya ada pada permukaan yang ada sisi. Contohnya piramid. Macam ni. Garisan lipatan. Ataupun prisma. Silinder ada. Silinder tak ada garisan lipatan. Itu kena ingat silinder tak ada garisan lipatan. Okey, claim. Apa itu claim? Claim ialah tempat bercantumnya objek. Bila kita kalau kata silinder ni kita dah gulungkan dia macam ni kan. Cikgu gulungkan dia. Mesti ada tempat bertemu. Tempat bertemu ni. Okay, tempat bertemu ni adalah claim. Tempat bertemu ni adalah claim. Tempat dia bertemu. Jadi kena tahu soalan dia nanti dia akan bagi claim tu kat mana. Mana kita kena lukis daripada situ. Bukan kita main lukis je. Sini ni, mula sini habis sini, mula sini habis sini, tak boleh. Dia ada tempat dia akan bagi. Di mana kita mula sampai habis. Di situlah garisan yang kita akan buat. Itu kena tengok hati-hati.
Okey, kemudiannya yang seterusnya bentangan dalam. Ini yang paling penting. Sebab dia ada dua, bentangan dalam dan juga bentangan luar. Okey, kalau awak guna bentangan luar salah. Lukisan awak salah. Sebab apa salah? Balik pada yang tadi. Balik pada yang kepingan logam tadi. Bila kita guna bentangan luar, maknanya ukurannya dah tak tepat. Kalau kata benda tu adalah kepingan logam yang tebal. Jadi sebab tu kita guna bentangan dalam. Bentangan dalam kita dah confirm dah, dalam dia kalau ukur keliling, kalau silinder tu ukuran lilinnya 10 cm, 10 cm lah ukuran dalam dia, tak akan berubah. Datang pilah tebal mana pun kepingan logam, ukuran dalamnya still lagi tetap sama. Betul? Ukuran dalamnya. Tapi kalau ukuran luar, tak akan sama. Kalau objeknya tebal 1 cm, tak akan sama dengan objek yang tebalnya 2 cm ukuran luar. Okey, tapi ukuran dalam tetap sama. Sebab itulah kita guna bentangan dalam. Awak kena ingat benda tu. Okey, dah habis yang pertama. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan yang nak ditanya? Okey, untuk latihan hari ni awak buat muka surat 50-51 dalam buku nota latihan awak. Boleh? Cikgu nak kena bergegas keluar dah ni. Ada apa soalan sebelum cikgu tamatkan? Tak ada. Ada kan? Okey, muka surat 50-51 ni soalan dia. Ada ni tak? Ada kan soft copy dia? Ada tak soft copy dia? Ada. Cikgu buka, cikgu tinggal kat sini lah. Nanti awak boleh tengok je. Cikgu nak buat. Kejap. Soft copy ada. Ada soft copy, ada yang tak ada soft copy tak? Cikgu dah send dalam grup kan. Ada kan? Okey, ada senang. Awak tengok kat dalam soft copy soalan ni muka surat 50 dan juga 51. Okey. Yang betul-betul ni awak lukis freehand pun tak ada masalah lah. Okey, macam soalan nombor 4 ni lukis freehand pun tak ada masalah. Okey, asalkan nampak bentuk dia. Tapi kalau pakai pembaris cantik sikit lah, lebih kurang. Okey, tak payah ukur lah, agak-agak je. Okey, ada masalah? Tak ada, kita stop sini dulu. Okey, kita sambung esok. Ada soalan cepat? Tak ada Tak ada, bye-bye. Linda tak ada, Muhammad tak ada. Okey, bye. Jumpa lagi esok. Tak pun apa-apa, mesej cikgu. Okey. Nak tanya soalan perspektif pun tak ada masalah. Okey, bye.